على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك يا رب. Surah Zumar, surah yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha ala lillahid dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Surah Zumar di mana kita telah sebut sebelum ini, suatu surah yang lebih kurang 80 ayat bagi menjelaskan makna iyyaka na'budu. Engkau saja wahai Allah kami melakukan ibadah dan pengabdian. Iyyaka nasta'in itu sebagai maksud, manakala iyyaka na'budu ini muqaddimah. Jadi penjelasan mengenai iyyaka nasta'in kita telah sempurnakan setelah kita baca Hamidun ke-77 surah tadi. Memang satu penjelasan yang cukup panjang. Apa itu iyyaka nasta'in? Ya hasilnya di dalam menyeru dan berdoa tidak dibenarkan seseorang itu menyeru dan berdoa selain daripada Allah dengan apa saja sekali, untuk berkat, untuk syafaat, dengan apa saja tujuan sekali, suruhan dan juga permohonan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala iyyaka na'budu sebagai muqaddimah, sesuatu yang dibuat oleh hamba untuk dipohon doa. Jadi sesuatu yang dibuat oleh hamba ini ibadat khusus di antara hamba dengan Allah atau pengabdian. Cara hidup hamba itu menepati syariat Allah. Semua ini sebagai muqaddimah untuk hamba itu guna kesempatan itu berdoa kepada Allah. Jadi dalam muqaddimah yang ini sifat ibadat hamba pun kena tauhid dalam ibadah, tidak boleh campur aduk. Kalau iktikaf dibuat kepada Allah, tidak dibenarkan bertakwa pada perkara yang selain pada Allah. Kalau dibuat tawaf di Kaabah sana kerana Allah,
tidak dibenarkan seseorang itu tawaf tempat lain, kubur dan sebagainya untuk sesuatu tujuan. Begitu juga amalan sujud, rokok, qiyam, dan menyebut lafaz-lafaz zikir yang diajar oleh Nabi. Tidak boleh kita guna lafaz-lafaz lain untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sama ada zikir itu dibuat oleh sesiapa sekalipun, diajar oleh sesiapa, dan lafaz apa sekalipun apabila dia bukan daripada Nabi, tidak dibenarkan. Lafaz zikir juga ta'abbudi, maknanya lafaz zikir juga mesti belajar daripada wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi. Jadi inilah perkara lafaz-lafaz ibadat, bacaan-bacaan ibadat, amalan ibadat. Sampai puasa, berpatai makan pun tidak boleh kita berpuasa untuk tujuan lain. Berpuasa makan atau berpuasa cakap yang tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Jadi khusus ibadat kepada Allah Ta'ala dan khusus pengabdian dalam kehidupan kita bersama kita manusia ni, kena ikut syariat Allah. Jadi iyyaka na'budu sebagai muqaddimah, Allah Ta'ala jelaskan dengan secara khusus dalam surah yang kita nak baca ni, surah Zumar, iaitu ayat kedua dalam surah ni. Ayat kedua dalam surah ni adalah maksud penting bagi surah, dakwah bagi surah, dan ia merupakan dalil wahyu. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, bahawa kami yang telah menurunkan kepada engkau Muhammad kitab wahyu Al-Quran yang benar itu. Yang benar itu, isi kitab Quran yang benar itu, yang paling penting, fa'budillah, maka kamu Muhammad hendaklah beribadat kepada Allah sahaja. Makna sahaja ini disebut lagi mukhlishan lahuddin, tulus, tidak dicampur, tulisnya tidak dicampur. Ibadat itu hanya kepada Allah, tulis yang tidak dicampur kepada Allah jualah ad-din, ibadat. Kemudian ditakkid dengan satu jumlah lain, nak menolak ibadat yang tidak tulis. Ala ketahuilah, hak Allah, lillah ni lam istihqaq dia panggil. Hak Allah, ibadat dan suruhan yang tulis itu, hak Allah saja, ibadat dan suruhan yang tulis itu. Jadi suruhan yang tulis yang tidak dicampur adukkan dengan perkara-perkara lain. Ayat seterusnya zajrun teguran. Jadi surah ini akan memberi pada kita banyak maklumat kepentingan ibadat yang tulis ini, supaya kita apabila belajar surah ini, lepas belajar 20 ayat ni, tentu sekali dalam hati kita akan lahir perasaan betapa pentingnya ibadat yang tulis, dan tidak boleh campur aduk dalam amalan ibadat ini dengan perkara-perkara lain. Sebab memang tidak kena buat, Allah Ta'ala tolong. Jadi letih saja. Cuma orang yang campur aduk tu, salah satu di antara kelemahan yang ada pada dia, dia tidak mengaji surah Zumar. Sampai kita tanya pun dia tidak mengaji. Dia mengaji, baca mengaji, tidak tahu makna, tidak bertalaki makna daripada surah Zumar ni dengan mana-mana guru. Dengan sebab tu tidak jejak dalam hati dia. Sebab cara tu pun cara yang tidak sempurna. Jadi mudah-mudahan daripada kita belajar surah Zumar ni akan lahir pada hati kita satu pegangan dan keyakinan, ibadat yang kita nak buat pada Allah Ta'ala ni mesti tulis original. Kita kalau bab-bab lain nak original, tapi bab agama tidak erti, tidak perlu original. Sebab tu kena penyakit banyak, ambil orang semua campur. Jadi oleh kerana itu kita dalam ibadat lah lebih-lebih lagi kena ambil original, ya sahih. Banyak tidak banyaknya sahih ni, Quran ni ribu-ribu ayat, hadis pun ribu-ribu hadis.
Mana kalau kita nak habis masa sampai ke mati duduk mengaji hak ni pun tak ada. Tak ada pun masa untuk kita mengaji benda tak ia mengarut, membahayakan kehidupan kita. Cukup masa kita mengaji Quran, mengaji hadis-hadis sahih Nabi kita, dan belajar bagaimana cara penghayatan para sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sudah cukup. Menyibukkan diri kita dengan maklumat dan pengajian seperti ini untuk kita hidup di dunia dapat keberkatan daripada Allah, janji kebahagiaan daripada Allah, dan kepuasan hidup, dan selamat apabila kita tinggalkan dunia ini. Dan sudah cukup untuk kita menjadikan satu bekalan yang cukup baik dengan kita ajar balik Quran 30 juzuk ni, hadis-hadis Nabi yang kita belajar daripada guru kita ajar balik ke orang, dan juga kehidupan para sahabat. Dan inilah sedekah ilmu yang berfaedah yang telah disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tanzilul kitab minallahil azizil hakim, ini mukaddimah dan tarim. Penurunan kitab ini bukan sembarangan, bahkan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna bahawa kamilah, ini dalil wahyi. Ayat kedua ni dalil wahyi dan juga maksud surah. Inna anzalna ilaikal kitab, bahawa kami sebenarnya ia telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab wahyu Al-Quran bil haq, yang benar, mutalabbisan bil haq, yang memang benar. Dan isi kandungan kitab Al-Quran ni yang paling penting di antara banyak-banyak ribu-ribu ayat ialah tauhid dalam ibadat. Dan tauhid dalam ibadat ni merupakan maksud bagi surah Baqarah. Jadi kita akan baca selepas pada surah ini, kita akan baca surah Baqarah. Juga di sana tauhid dalam ibadah. Fa'budillaha mukhlishan lahu din, maka hendaklah kamu beribadat tulus kerana Allah. Hal keadaan tulen ibadat itu kepada Allah, doa dan ibadat yang tidak dicampur adukkan dengan perkara lain. Ketahuilah lillah, hak Allah, ad-din, ibadat dan doa al-khalis yang tulen itu yang tidak dicampurkan dengan syirik. Sambungnya ayat ni, sambungnya ayat F3 ni zajrun, teguran. Teguran sini suatu gambaran yang tidak tulen. Ini gambar yang tidak tulen. Jadi mana-mana orang kalau mari tanya khabar bahagian tulen tidak tulen ni, kena baca ayat nombor 3 ni, surah Zumar. Kita kena betul-betul ingat ayat ni. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang tidak tauhid, yang menjadikan selain daripada Allah ruh Nabi ke wali ke malaikat ke jin ke empat-empat ni sekurang-kurang lah, pelindung, awliya, menjadikan selain daripada Allah pelindung dengan cara seru mereka melakukan sesuatu amalan kerana mereka, sembelih kambing kerana mereka, sembelih ayam putih kerana mereka, pergi petapa kerana mereka, kerana nak merapatkan diri dengan mereka. Akidah dia sebenarnya sini qaili muqaddar, sebab jumlah ma na'buduhum tanpa muqaddar gini tidak jadi betul. Qailin, hal keadaan mereka berpahaman dan berkata ma na'buduhum, kami tidak seru dan kami tidak melakukan sembarang upacara terhadap nabi, wali, malaikat dan jin illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan supaya mereka itu menghampirkan kami, menghampirkan doa kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Terjemah pertama, zulfa maf'ul ajli, maf'ul mutlaq min ghairi lafzi. Asalnya qurba, itu kan jadi zulfa ni satu kaedah dalam ilmu balaghah. Mana menghampir sehampir-hampir. Cara kami semai ajak tu dah ada satu cara. Kita suruh nabi, wali, dia juga tolong sokong rekening kepada Allah Ta'ala. Soalan kita cuma liqarribuna ila Allah manzilatal qurbah, supaya mereka menghampirkan kami kepada Allah satu derajat yang hampir, kepada satu derajat yang hampir. Bukan kami sembah dia, kami suruh dia usaha hampirkan kami pada Allah. Inilah pahaman-pahaman golongan-golongan yang melakukan syirik. Jadi seolah-olah jumlah ini bagi mereka tak salah, sebab didatang ke jumlah ni sebagai zajrun, teguran. Maknanya orang-orang yang seru selain pada Allah Ta'ala ni kata kami bukan seru Allah yang kedua, dia hamba Allah juga, dia wali Allah, dia nabi Allah, dia malaikat Allah, dia jin makhluk Allah.
Cuma kejadiannya menghapuskan kita pada Allah, tolong kita. Mana syirik Jadi jumlah ini didatangkan nak mengajar, nak memberi teguran yang mereka faham tidak syirik, itulah betul-betul itulah syirik. Ini khas untuk orang Mekah dulunya, bila faham tak syirik. Muhammad dulu kata syirik apa. Jadi Allah adakan jumlah ni. Dan jumlah ni bagi orang Mekah dia betul lah ni hakikat. Jika ada masyarakat Melayu berfaham seperti ni, sama orang Mekah. Jadi apabila kita ingat ini ayat dan alasan mereka yang mengatakan tidak syiriknya begini, maka kita kena kata inilah dia dikatakan syirik. Seru kepada selain pada Allah atas tujuan berkat, syafaat dan seumpamanya. Tidak seru pada Allah Ta'ala secara langsung, maka inilah dikira syirik. Jadi ibadat-ibadat yang dibuat untuk tujuan mengampakkan diri dengan apa-apa yang mereka usaha dan puja ni, amalan ibadat tu dia panggil amalan ibadat syirik amali. Syirik amali sama ada amalan berpatah, amalan melakukan sesuatu, pengorbanan, sebutan zikir dengan lafaz-lafaz dan bacaan, semua dia panggil syirik amali. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innallaha yahkumu bainahum. Ini jumlah khabariyah. Innallaha yahkumu bainahum. Walladzina takhadhu, sampai ke Zulfa ni jumlah mubtada. Innallaha yahkumu bainahum, jumlah khabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau berakidah seperti ini, amalan seperti ini, Allah akan hukum mereka di antara mereka yang mereka berakidah seperti ini di akhirat. Fima hum fihi yakhtalifun, tentang perkara yang mereka berselisih di antara mereka dengan ahli tauhid. Ahli tauhid dia tulis, puak ni dia capu, Allah akan hukum. Itu di akhirat. Dunia Allah tidak akan bagi pimpinan hidayah. Allah biarkan Allah Ta'ala lock dia dengan keadaan begini, tidak sedar dan tidak isah dan tidak bertaubat, sebab dia berasa betul innallaha la yahdi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bagi pimpinan hidayah man huwa kadhibun, seorang yang bohong dalam perkataan dia kata ini betul, ni bohong, kafarun dan kufur, engkar di segi akidah dan kepercayaan, kazibun di segi perkataan, kafarun di segi kepercayaan. Jenis yang memelihara lafaz-lafaz ni, yang beriktikad seperti ini, Allah tidak akan bagi pimpinan hidayah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, yang kamu pandai-pandai ada wakil ni sebagai satu syariat ni, bukan daripada kami, bukan daripada kami, ini rakyat kamu. Mana daripada wahyu kami tak ada kitab dahulu ataupun Quran. Kalau sekiranya ini Allah Ta'ala nak jadikan syariat, ini dia panggil jumlah fardiyah. Kalau sekiranya kami nak jadikan lagu ni syariat, kami tidak suruh kepada kamu cari. Ini kamu cari Nabi, wali, malaikat dan jin, itu pilihan kamu. Kamu buat untuk menghapuskan diri kamu pada Allah. Tapi kalau bagi kami Allah Ta'ala nak lagu ni, kami tidak suruh pada kamu buat. Kami pilih diri. Sebab kami tahu makhluk kami hak mana bisa, mana hebat. Apa nak suruh pada kamu wahai manusia? Kami pilih diri. Mana sekiranya Allah nak lagu ni, Allah akan ajar dan Allah Ta'ala akan pilih orang dia lah. Siapa dia nak untuk jadikan penghampir pada Allah. Tapi maha suci Allah, Allah tidak suka ini. Allah tidak redha dan Allah Ta'ala murka sungguh-sungguh. Alamat murka sungguh-sungguhnya Allah Ta'ala akan kunci mati hati dunia, dan Allah Ta'ala akan selah dalam neraka buat selama-lama. Sebab tu Allah Ta'ala ada ke jumlah nombor 4 ni, ayat nombor 4, zajruh law aradallahu an yattakhidha walada. Kalaulah, ini takdir ni, kalaulah Allah Ta'ala kendaki an yattakhidha walada, kalau Allah Ta'ala ingin mengambil sesiapa sebagai naib, kalau Allah Ta'ala ingin mengambil sesiapa sebagai naib, dan ini syariat. Kalau sekiranya Allah nak, lastafa, nescaya Allah Ta'ala akan pilih diri
mimma yakhluqu, daripada makhluk yang dia cipta, ma yasha, apa yang dia kehendaki, bukan daripada pilihan kamu wahai manusia. Hak ni hak kamu buat ni. Roh nabi, roh wali, malaikat haji, patut bila kita suruh dia sampai pada Allah. Ini mereka sendiri. Kalau kami nak jadikan betul lagu ni syariat, kami pilih mimma yakhluqu, daripada makhluk yang dia ciptakan, apa yang dia kehendaki sendiri. Tidak diserah kepada manusia pilih. Tapi subhanahu, maha suci Allah. Allah sekali-kali tidak rela dan tidak reda ibadat yang dibuat dengan cara ini. Dan inilah ain hak sebenarnya syirik pada Allah. Bukan bermaksud menduakan Allah, bahkan inilah syirik pada Allah. Huwallah, dialah Allah al-wahidu, maha esa, al-qaharu, maha perkasa. Kemudian diperturunkan dalil supaya hamba-hamba dia ni menerima. Allah tidak suka orang campur aduk dalam suruh dan doa ni, kerana segala-gala ciptaan dia. Dia arah supaya hamba yang dia ciptakan itu ikut dia. Jangan buat pandang-pandang. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang telah menciptakan lapisan langit dan bumi bagi menzahirkan kebenaran. Bahwasanya dialah Maha Esa yang berhak disuruh dan dipuja. Di antara kudrat dia juga yukawirul laila 'alan nahar. Menutupkan malam ke atas siang. Takwir mana bulat. Daripada ayat ni bumi bulat. Bulat sungguh. Jadi Allah nak ajar orang Mekah dulu dia tidak naik kapal naik jet pusing dunia tak. Tapi orang Mekah yang benar tak tahu apa satu tu, Allah nak ajar bumi ni bulat. Ayat takwir dalam satu ayat yang mensabitkan bumi ni bulat. Dan langit ni melikungi semua, tidak ada lubang. Lepas tu hak luar lagi, hak langit luar semua juga. 7 lapis ni likun, bumi ni tengah. Lepas tu pada segala 7 lapis langit, kursi dak arah luar lagi. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak tergambar Allah atas atau bawah, tidak tergambar. Sebab barang lagu ni. Sebab kita duduk atas ni, bumi di bawah ni, kita ingat atas bawah. Daripada Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, tidak tergambar pun Allah Ta'ala atas bawah, tak ada tergambar. Cuba letak tengah ni bumi, lepas tu dilikur oleh langit sekeliling, likur lagi 7 lapis, lepas tu semua sekali, arasy ini semua sekali. Mana ada atas bawah? Tidak ada atas bawah. Mana Allah wara-wara, tidak boleh digambar oleh akal manusia. Mana apa saja yang Allah sebut dalam Quran ni, kadar untuk hamba tu boleh faham saja. Allah sebenarnya hakikat dia, kita tidak boleh nak khayal tu. Jadi beriman saja dengan hati kita, Allah tu Allah Maha Berkuasa. Apa dia sebut dalam Quran dia tu memang bersesuaian dengan akal hamba dia yang tidak degil. Dia sebut apa sekalipun, sama ada disebut betul yang menyerupai makhluk pun, untuk bersesuaian dengan hamba yang tidak degil. Ia tidak cari pasal nak tahu, tak tukar. Tapi kalau hamba tu masih lagi tidak cuba untuk mempelajari dan untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka orang hati tidak betul tu lah, dia memunahkan tentang ketuhanan ini daripada lafaz-lafaz Al-Quran. Sebab itulah para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in, ayat-ayat mutasyabihat gini dia serah saja, Allah lebih tahu. Ini lafaz-lafaz bagi hamba kita semua sudah tahulah lafaz dia ni, tapi hakikat Allah lebih tahu, jangan tinggal begitu. Selesai masalah. Hak penting bagi Allah Ta'ala ni, kita di hati kita yakin pada dia, itu hak penting sekali. Duduk beritahu Allah Ta'ala begitu, takwil panjang begitu semua, dia semaya pun tidak. Apa beza? Mana gitu. Satu orang tu dia beritahu tentang ketuhanan itu lacak, mana mimpi boleh sebut lagi tentang ketuhanan. Tapi dia sendiri bila Allah Ta'ala laungan azab yang berlaku di dekat rumah dia tidak pergi semaya pun. Mana orang ni tidak kenal Allah, dia boleh sebut begitu. Kalau zaman Nabi lebih teruk pada munafikin. Munafikin zaman Nabi mari semaya. Ni dia ayat tentang ketuhanan lacak lali. Nak cair gitu mau. Tapi apabila Allah Akbar nak mari sujud pun tak erti. Mana kenal? Tidak kenal. Batulah ketuhanan ni bukan lafaz yang kita boleh hurah-hurah. Mengaji kita Allah, yakin pada Allah, taat pada Allah. Itu cara Nabi dan para sahabat yang diajar oleh Nabi. Jadi takwir ni menggambarkan Allah tutupkan malam kat atas siang. Wa yukawwirun nahara 'alai. Allah tutupkan siang kat atas malam. Jadi tutupan takwir ni seperti mana kain serban yang dibelit di kepala manusia.
memberi makna bolak geteh. Dan tidak tergambar kepada kita sebahawa ini atas bawah. Wasakhkhara syamsa wal qamara, dan dialah mempermudahkan perjalanan matahari dan bulan untuk keperluan manusia dia. Kulun, masing-masing Malaysia, matahari dan bulan yang jadi bergerak li ajali musamma, untuk satu tempoh yang ditetapkan, yang di kiamat. Bahawa kiamat hari malam pun tak ada, siang pun tak ada, matahari pun tak ada, bulan pun tak ada, hancur pun habis ni. Sebab dia bekas untuk uji manusia. Ala ketahuilah, ia berkuasa mengurus dan mentadbir, huwal aziz, dialah maha perkasa, al-ghafar, maha mengampuni. Dari akli yang kedua, khalaqakum min nafsin wahidah, dialah yang telah menciptakan kamu daripada satu jenis, iaitu Nabi Adam. Summa ja'ala minha zawjaha, kemudian dia telah ciptakan daripada Nabi Adam ini pasangan hidupnya, isterinya. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj, dia memberi nikmat kepada kamu. Anzala sini dengan makna khalaqa, tapi dalam bentuk memberi nikmat. Tafsir Qurtubi kata anzala di sini sama juga dengan makna khalaqa, cuma atas dasar memberi nikmat. In'am dia panggil, maka disebut anzala. Allah Ta'ala juga telah menciptakan untuk kamu binatang ternak yang 8 itu, yang 8 jenis, disebut dalam surah An'am, untuk keperluan kehidupan kamu, untuk keperluan kehidupan kamu. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, diri kamu sendiri itu macam mana aku buat. Aku nak ayat satu persatu lah, hak betul-betul tahu lah. Ya khuluqukum, dia menciptakan kamu wahai anak Adam semua, fi butuni ummahatikum, dalam perut ibu-ibu kamu. Khalqan min ba'di khalqin, satu bentuk kejadian daripada satu bentuk kejadian, bertukar daripada setitik aimani nak jadi manusia ni berapa kali tukar. Fi dhulumatin thalathin, dibuat bentuk manusia dengan pertukaran yang berbeza dalam tempoh berbeza itu dalam 3 kegelapan. Kegelapan tembuni, kegelapan rahim dan perut ibu. Tembuni, rahim, perut ibu. Hak tubik sekali dengan manusia tembuni, hak tidak tubiknya duduk dalam rahim, rahim dan perut. Dalam 3 kegelapan itu proses membuat kamu. Orang Mekah dia tidak jadi doktor, tapi dia kena reti. Kita semua pun tidak jadi doktor, kita pun kena reti juga. Kena angguklah kepala, Allah Ta'ala buat gitu. Cuma bila tanya doktor, sungguh kalau lagu ni doktor akak banyak jari, sungguh-sungguh, bukan 2 potong, banyak jari boleh akak. Mana betul lagu ni? Jadi Allah boleh rayak kerana dia buat. Maknanya tidak jadi sendiri. Minta tolonglah wahai manusia, jangan jadi sendiri ya belakang. Aku je buat, aku boleh rayak dalam kitab aku ni. Pak kalau seandainya ada kuasa lain lagi yang buat manusia, tanya dia. Dia tunjuk kitab dia atas. Kalau tak ada, akulah Maha Esa. Zalikumullah, yang buat sedemikian adalah Allah, Rabbukum, pemelihara kamu. Lahul, miliknya lah segala kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang patut diseru, yang berhak diseru oleh hamba melainkan dia. Maknanya jelas lah. Tapi fa'anna tusrafu, maka bagaimana kamu masih lagi dipalingkan daripada tauhid yang jelas ini kepada masih nak guna syirik lagi. Ingat takhwif ukhrawi ayat ke-7, in takfuru, sekiranya kamu manusia kufur, tidak sepakat tauhid yang tulen, nak pakai syirik dan tawassul, ingat fa innallaha ghaniyyun 'ankum, sesungguhnya Allah Ta'ala serba cukup, maha kaya daripada ibadat kamu. Makna Allah ajar kamu supaya taat dan beribadat tu bukan Allah nak. Allah Ta'ala tidak lupa kerajaan dia. Seluruh manusia atas dunia ni deraka pada dia belaka, deraka darjat belaka. Tetap kemuliaan kebesaran Allah Ta'ala tidak berubah sikit pun. Allah maha kaya, serba cukup daripada ibadat kamu. Kamu nak jadi syirik belaka lagi, tapi Allah Ta'ala tetap dia sempurna. Cuma bukan berarti Allah Ta'ala serba cukup ni kalau kamu buat kufur pun Allah tak peduli. Bukan. Wala yardha li'ibadihi al-kufra, tapi Allah Ta'ala tidak redha kepada hamba-hambanya di dunia ini kufur. Dia tak berhajat pada ibadat, tapi dia tidak redha kufur. Berarti dia akan hukum, dia murka
kepada kekufuran. Tapi wa in tashkuru, sekiranya kamu bersyukur, yakni kamu boleh ikut cara dia nak, dari segi akidahnya lagu ni, dari segi ibadatnya lagu ni, dari segi peraturan hidupnya lagu ni. Kalau kamu boleh bersyukur, guna segala kemudahan dan nikmat yang diberi oleh dia, dan ikut segala ajaran dia, baik dari segi akidah, baik dari segi amalan, yardahu lakum, Allah akan membalas kepada kamu kesyukuran itu dengan redha. Allah Ta'ala akan balas kesyukuran kamu itu dengan redha. Allah suka. Maka alamat redha dia boleh masuk dalam syurga, jumpa dengan dia. Alamat murka dia kena masuk dalam neraka dengan kemurkaan dia. Cuma ini satu kaedah. Kaedahnya sama-sama manusia ni. Apabila kita kata tauhid boleh Tuhan nak, cara tu tak boleh, dosa tu Tuhan tak suka. Manusia saja pandai-pandai buat. Jadi buat ni dia mari perasaan macam tidak puas hati. Dia tergini, kalau sekiranya hak saya buat ni salah, saya tak tangguh dosa awak. Saya tangguh. Buatnya yakinnya dia amalan syirik dia betul. Saya tangguh dosa. Dia lupa gitu. Marilah cara kita ni betul ni. Dalil dia tak betul mana? Sebab Allah Ta'ala maha rahim. Asal hamba dia buat dia akan terima lah. Kalau awak rasa salah sebab ustaz awak kata tak betul, saya tangguh dosa. Dia akan esok saya ni oleh kerana dia nak tanggung saya buat ni. Banyak gitu Tuhan. Jadi manusia kadang-kadang jika ada orang yang bersedia nak tanggung dosa, tak apa kita kan. Kalau bahagian rugi mu tanggung, kalau bahagian untung aku boleh. Tak apa. Dan berlaku pun di kalangan orang muka harap. Apabila dia diberitahu tak boleh syirik, Allah murka, Allah tidak akan maaf apabila. Jadi pokok kepala pengaksa ni kata, tak apa, kita tanggung dosa. Esok kalau Tuhan marah ke apa, saya akan rakyat Tuhan. Ni pokok kita. Jadi takut dan bimbang manusia ni terpengaruh dengan manusia lain sebab tidak reti berdoa dengan Quran ni. Allah ada satu ayat kalimah kaedah, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan boleh menanggung orang yang sedang menanggung dosa sendiri akan dosa orang lain hingga dosa orang lain habis licin. Itu terjemah dia. Tidak boleh menanggung orang yang sedang menanggung dosa dia menanggung dosa orang lain habis licin. Syarat ability. Kalau tak terima ability ni silap pula mana. Berarti kalau si A ni rakyat kata aku nak tanggung dosamu wahai si B, lalu si B pun ikut kata-kata si A, dia akan salah. Takkan berlaku dosa si B ni ditanggung habis oleh si A sehingga si B tak ada dosa langsung. Tidak akan berlaku gitu. Bahkan hak berlakunya si A akan tanggung dosa dia sendiri, dan dosa si B pun dia tanggung juga. Si B dosa dia sendiri pun dia kena tanggung. Tak ada seorang habuk boleh ambil habis dosa dia. Lebih-lebih lagi syirik. Semua dosa-dosa syirik ni Tuhan dia sendiri akan tanggung. Kalau orang yang curi, dia pun curilah, maka semua kesalahan-kesalahan curi anak murid dia tu dia tanggung belakang. Kalau 100 orang jadi pencuri, 100 dosa campur dengan dia sendiri. Tapi pencuri 100 orang tu dosa dia tu dia tanggung juga. Cuma diberi kerana dia jom ngajar. Diberi kerana dia jom ngajar, diberi tambah banyak sikit lah. Tapi pencuri-pencuri tak lepas. Sekalipun mulut dia kata demi Allah aku akan tanggung, sumpah hal seperti ini pun tidak lulus. Sebab Allah Ta'ala sebut wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini kaedah. Mana kalau tak ngaji 30 juz Quran pun kaedah ni kena pakai. Jangan duduk faham sangat. Sebab demo tu ada ayat kemu tu dia satu benda dia tak tahu, tu tak agama Islam. Dia nak seorang sesat semata-mata kerana tu dia syaitan. Kerana tu dia tu syaitan, dia pun tutup lubang. Allah bagi sikit sini. Mana kalau tidak pergi mana banyak Quran pun ni kaedah ni 2-3 kali dalam Quran sebut.
Jadi kalau ada orang celupa memberitahu, buatlah, tak apa, saya tanggung dosa. Kita kena kata dia, memang awak tanggung dosa, tapi saya tanggung juga. Bukan awak tanggung dosa saya habis licin, maka saya apa kalau rugi saja saya tak ada. Kalau tu memang saya boleh, tak ada gitu. Kalau dosa tu saya kena. Thumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan kamu lah kembalian kamu. Masalahnya kembali tak boleh pergi lain. Kalau buat kesalahan jenayah Indonesia boleh pergi ke Australia, boleh pergi ke Amerika. Ini akhirat tak gila, jumpa Allah Taala juga. Duduk neraka sini, lari rata semua sekali, time mati jumpa Allah Taala juga. Time mati kena ikut syariat Quran juga. Dia duduk malah ngaji Quran. Dua cara dia. Time mati tu apa tu Quran ni, undang-undang. Ini neraca. Supaya kena. Bagi tak ngaji Quran. Jadi nak beritahu kepada manusia, ila rabbikum marji'ukum, kepada Tuhan kamu jugalah kembali kamu. Dan bila kembali jumpa dia, fayunabbi'ukum, dia akan cerita balik kepada kamu untuk dihukum. Bukan cerita saja. Yunabbi'u ni menceritakan satu persatu kesalahan untuk dihukum. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang pernah kamu lakukan semasa dunia yang tidak sempat bertaubat. Sebab apa? Boleh cerita balik, innahu alimun bidati sudur, ini jumlah ta'liliyah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala rahsia dalam hati. Hak dalam hati rahsia dia tahu, lain-lain lebih lagi. Zajrun yang kedua, orang bukan juga asalnya kalau berat-berat nak Allah Ta'ala, habis dia asbab tak boleh, maka dia masa itulah Allah Ta'ala. Thumma idza massal insana dhurrun wa idza massal insana dhurrun, ayat ke-8 ni zajrun yang kedua. Apabila manusia ditimpa oleh bahaya, kesusahan, da'a rabbahu, dia berdoa hanya kepada Allah. Ini orang muka seperti bila kita ngaji dari salah. Orang muniban ilaih, condong hatinya hanya kepada Allah. Dia akan kata, engkau saja wahai Allah. Roh Nabi, roh wali tak boleh apa, fail belakang dah, gagal belakang, tak boleh bakar belakang. Hak berat-berat. Summa idza khawalahu ni'mah, kemudian apabila Allah memberi balik kepada dia nikmat, yakni keamanan daripada bahaya, kesembuhan daripada sakit dan sebagainya, minhu nikmat pun daripada Allah juga. Nasiya, lupa terus dia, lupa terus. Maka yad'u ilaihi min qablu, Allah yang dia sebelum ini berdoa kepadanya sahaja. Alamat lupa. Wa ja'ala lillahi andada, dia masih menjadikan ada lagi bagi Allah sekutu-sekutu yang berhak disuruh juga. Andada, nabi ke wali ke tak kira. Bukan sekat dia sesat, liudilla an sabili, hingga keadaan itu menyesatkan orang lain. Liudilla ni menyesatkan orang lain. Dia jadi ketua sesat pun. Dulu seorang dia je duduk lalu-lalu seorang, bah dia nampak ni pun dia ajak jadi banyak ngikut. Hujung ayat 8 ni takhwif ukhrawi. Maka kalau keadaan begini berterusan, maka takhwif ukhrawi, qul, beritahu mudah-mudah kepada mereka, Muhammad, tamatta' bi kufrika, bersenai-lenailah dengan akidah syirik kamu. Bersenai-lenai dengan akidah syirik mana? Bersenai-lenai di atas dunia dengan tidak ada lagi sesuatu hukumnya. Sebab innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu tetap pemegang gerai neraka. Dunia ni ke mana pun bersenai-lenai, tapi qalilan, sebentar saja. Sebab sebelum mati ya, nak lawan dengan tidak ada penghujung. Sebentar ni mana, walaupun kata saya duduk 1000 tahun atas dunia, sebentar. Sebab lawan dia akhiratnya tidak ada penghujung. Jadi sebelum mati ni bersenai-lenai lah kamu dengan akidah syirik, tidak zahir hukumnya, tapi ingat, innaka dengan akidah ini bahawa kamu min ashabin nar, daripada golongan pemegang gerai neraka. Bila gerai duduk situ tak lagi lain. Ayat 9 ni tafsir ahli tauhid sebenar, ini alamat dia, alamat ahli tauhid. Allah sebutnya akidah bila betul sungguh, amalan yang jadi gini. Kalau amalan tidak jadi gini, akidah tidak betul mana. Batu kita kalau kita ngaji kitab Quran dan hadis Nabi, jangan duduk tinggal sahabat Nabi ni. Jangan tinggal dia, sebab dia tu apa ni? Rantai ilmiah kita, rantai ilmiah.
Dan dia dalam Quran ni ada nama. Kita tak ada nama. Jadi Allah, Rasul, sahabat Nabi ni adalah neraca penghayatan dia panggil. Cara nak tengok orang beramal agama betul. Sebab dia ni anak buah Nabi dah sah. Nah, orang pertama jadi orang menerima wahyu. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran dia golongan yang selamat. Dan contoh terpilih yang diboleh jadikan contoh dan terpilih cara-cara taat. Jadi oleh kerana itulah sahabat Nabi adalah golongan yang kita kena mengaji hadiah untuk kita bandingkan dengan diri kita. Jangan duduk banding ilmu saja. Mereka tak nampak ni memanglah, tapi apabila kita bandingkan zahir, maka di mana beza kita dengan mereka, itulah hakikat sebenar kita dengan Allah Taala. Sebab itulah manusia yang menghayati agama ni, ini satu kebaikan. Contoh, sebab itulah kita kena ingat golongan-golongan ajaran sesat biasanya dia tidak pakai mana sahabat Nabi. Dia tak pakai mana. Sebab tu kalau geleceh banyak. Dia suruh nak buat agama mana dia buat. Sebab dia kata dia reti belakang dah Quran ni. Tapi amalan dia tu selain buat Nabi, dia tak serupa dengan sahabat Nabi. Jadi semua golongan ahli sunnah wal jemaah sahabat Nabi lah neraca dia. Tapi kalau bukan ahli sunnah wal jemaah, dia neraca dia tak ada. Sebab tu ditolak. Orang yang tidak ada sahabat Nabi dalam kehidupan dia ditolak pada ahli sunnah wal jemaah. Maka kalau mereka berasa hati, biar begitulah kena hukum. Ahli sunnah wal jemaah ni, jemaah sini ialah sahabat Nabi. Jangan tak lain sahabat Nabi, kena ukur sahabat Nabi. Apa saja yang kita nak buat sahabat Nabi. Sebab itu jemaah. Bukan puak kita. Jadi oleh kerana itu, antara alamat ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 9 ni, tabsyir, beri berita gembira orang yang memiliki akidah yang sempurna dan keyakinan yang sejati, yang mana alamat dia begini. Kalau siapa-siapa tak ada alamat ni, dia kena fikir banyak. Ni Allah sebut ni, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah sama satu orang yang ahli tauhid yang original, yang qanitun, berdiri sembahyang tahajud, ana al-lail, sepanjang-panjang malam, mana banyak. Hal keadaan kadang-kadang dia sujud, hal keadaan kadang-kadang dia berdiri. Mana sembahyang lah ni. Sebut dua sifat sembahyang mewakili sembahyang lah. Dia sembahyang kadang-kadang diri, kadang-kadang dia sujud. Mana banyak sujud dia diri ni. Sebab sujud perbuatan yang paling diredai lah. Berdiri kerana baca Quran, diri panjang kerana baca Quran, sujud panjang kerana masa Tuhan suka dan masa Tuhan sayang. Jadi panjang berlaku. Hati dia pula masa dia sujud dan berdiri itu yahzarul akhirah, berperasaan takut sungguh untuk berdepan dengan negeri akhirat. Dia takut kerana dia ngaji. Dia tahu dalam Quran disebut gini. Ni kalau silap agak sudah lah. Dan wa yarju rahmat rabbi, hal keadaan dia mengharap penuh akan rahmat Tuhannya apabila dia dapat menyempurnakan ketaatan sebagaimana Tuhan dia nak. Duk suruh kalau aku boleh buat gini enggak, jual ni baik kan. Biar payah pun. Biar aku berakidah lagu ni betul seperti wahyu dia ni, agak-agak dia terima lagu walaupun orang lain semua tidak suka. Itu makna harap. Apabila betul setelah ngaji dia pun ikut, maka harapan dia apabila Allah bagi taufik boleh ikut yang betul ni, harap-harap Allah Ta'ala suka lah, biar orang lain tidak suka. Ini alamat di antaranya yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian beritahu wahai Muhammad, orang boleh berdiri malam sujud pada Allah Ta'ala dengan perasaan seperti ini bermakna orang tahu, orang bersifat ilmu tentang wahyu. Orang bersifat ilmu tentang wahyu, bukan ada ilmu, bersifat ilmu tentang wahyu. Maka beritahulah, hal yastawi, adakah sama alladzina ya'lamun, orang yang bersifat ilmu wahyu, walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak ada sifat ilmu wahyu. Satu terjemah ada ilmu, dia ada ilmu, boleh hadisah ada ilmu. Bersifat ilmu ni banyak. Bersifat ilmu wahyu ni banyak perkara tentang ilmu wahyu. Kalau ada, orang panggil ada duit, ada. Mari kita belanja kedai, tak boleh. Apa? 2 riyal yang ada. Mana boleh. Jadi apabila kalau saya kata ada nak pergi kedai kopi, ada 10 riyal. Mana? Awak nak pergi mana? Nak pergi Mekah, ada duit? Ada. Kalau ada 100 tak boleh.
kena ada 10,000 lagi. Tempat hak kita ada tu untuk gimana? Ada hak kita kata ya ada tu nasabah dengan tempat kita nak guna. Dipanggil muqtadal hal. Dalam kitab balaghah dipanggil muqtadal hal. Muqtadal hal ni makna apabila satu orang itu kata satu kalimah bersesuaian dengan keadaan. Nah, macam satu orang tu dari contoh ilmu balaghah, dia duduk atas kursi. Nah, balik letih-letih duduk atas kursi, minta anak dia wak air. Wak air tu makna air ketika orang nak minum tidak wajib sebelah segelah. Tapi kalau orang duduk dalam tanah, nah, buang air besar, dia tahu air ambil, kalau air wari, tengok pula tandas, lettering, bukan segelah, dia kena sebelah dia pula. Nah, jadi air ini apabila dia kata bawa mari air, maka muqtadal hal, tuntutan ketika tu orang yang minta air tu dia berkeadaan macam mana? Berkeadaan nak segelah ke, nak sebelah dia ke, nak sepaya ke, seolah gitu, nak sekali ke. Mana kalau dia nak ambil wuduk, lah itu duduk atas tempat wuduk dah. Maka bermakna bukan segelah, bukan sebelah dia, sekendi. Ini dia panggil muqtadal hal. Walaupun lafaz yang disebut minta air, bawa air mari, tapi muqtadal hal, tuntutan yang dibuat sebenarnya mengikut keadaan semasa. Jadi seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahasanya sifat-sifat seperti ini boleh dibuat gini ni, mesti dia bersifat ilmu wahyu, bukan sekadar ada ilmu. Jadi ya'lamu sini ulama tafsir kata yang ni bersifat ilmu wahyu. Apakah sama orang yang bersifat ilmu wahyu dengan orang yang tidak bersifat ilmu wahyu? Nak bermakna bahasanya menguasai ilmu sebanyak-banyaknya tentang wahyu ni memberi kesan banyak pada seorang. Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya akan dapat ambil pengajaran tentang kepentingan ilmu wahyu banyak ini oleh orang yang berakal waras. Orang yang akal tidak waras, tidak cerdik, dia tidak betul ilmu wahyu ni. Dia tak betul. Kalau cerdik lebih kurang makan luar atas dunia. Kita tak panggil cerdik dalam agama Islam. Hak orang cerdik sungguh, dia bukan nampak wawasan dia sebelum mati, tak. Wawasan dia syukur akal. Itu cerdik sungguh dalam syariat. Jadi ulul albab ini orang betul-betul cerdik, betul-betul memiliki akal yang waras, yang mana pentingnya manusia tu apabila mati esok selamat berada dalam darjat yang paling tinggi syurga Firdaus, maka secemat mana ilmu yang dia nak, dia kena kira. Nak ngaji jadi profesor, apa jenis yang ngaji? Mana boleh? Apabila target awak, cita-cita awak telah kata saya nak jadi profesor, pakar rujuk universiti, kena tanya saya belakang. Makna ilmu awak kena cari, bukan darjah. Banyak PhD awak kena buat. Kalau awak diajar oleh Nabi, kalau kamu nak minta syurga Firdaus, bukan berapa ayat Quran awak kena ngaji. Seperti Nabi awak ajarlah 30 juzuk. Ini ulul albab. Manusia tu faham ulul albab, kau dia benar tak tahu. Allah Ta'ala kata orang boleh mengambil pengajaran untuk menguasai sebagai sifat ilmu wahyu adalah ulul albab, kerana alamat ulul albab apabila dia bangun malam panjang, dia rasa seronok. Sebab masa tu masa orang lain tidak tahu. Masa tu sangat ada banyak susah payah mujahadah dan penderitaan, tapi dia boleh rasakan manis walaupun mujahadah, kerana dia nak buat hubungan dengan Allah. Manusia tak boleh tipu. Paling manis bagi orang nak bercinta apabila dia berkesarangan. Kalau diganggu, tidak manis. Tidak manis, tidak romantik. Dia kena ada suasana. Manusia dengan Allah, Allah ajar cara. Waktu paling baik selepas fardu ialah waktu sebelum subuh, untuk mereka tu bermunajat dengan Allah Ta'ala. Dan inilah cara Nabi yang dikasihi, dan cara para sahabat Nabi yang dikasihi. Jadi apabila kita banding dengan diri kita, ahli tauhid kita ni macam mana, kita boleh bandingkan. Oleh kerana itu tafsir beserta tarikh, kalau nak jadi ahli tauhid yang benar, yang baik, yang betul-betul bernilai tinggi, inilah dia. Qul, katalah, ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Beritahu kepada sekalian hamba-hambaku yang beriman, yang berakidah tauhid itu, ittaqu rabbakum, jaga sungguhlah akan hukum Tuhan kamu. Jaga sungguhlah akan hukum Tuhan kamu. Sebab bila kamu jaga sungguh hukum Tuhan kamu,
hukum fardu, hukum sunat. Natijahnya lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun, bagi orang-orang yang memiliki hati yang cukup baik. Dengan sebab tu dia memiliki akidah yang betul, iman yang sempurna, takwa yang betul-betul baik. Untuk dia di dunia ini lagi hasanatun. Hasanatun, kebaikan. Ada beberapa dalam Quran ini Allah Ta'ala akan bagi kebaikan semasa dunia ini lagi. Di antara kebaikan dunia dalam tafsir kata isteri yang solehah, anak-anak yang soleh, dan rezeki daripada sumber yang halal yang boleh dia infakkan sebagai simpanan akhirat. Rezeki yang halal yang dia boleh infakkan untuk sumber dia di akhirat. Sebab para sahabat Nabi faham rezeki ni hak maliknya, hak infak tu maliknya. Sebab hak kita sebenar kerana kita himpun di akhirat. Itu para sahabat dan Nabi. Hak kita himpun ni ia akan jadi dua, akan jadi milik waris dia setelah dia mati, atau akan jadi soalan yang akan soal oleh Allah Ta'ala, kenapa kamu tidak infak untuk kamu. Jadi apabila kita simpan menjadi suatu persoalan yang kita kena jawab, apa simpan? Nah, dia jadi saka ya. Kalau kamu hantar ke akhirat, boleh jadi hak kamu sebenar. Jadi orang yang diberi hasanah dunia, iaitu isteri pasangan hidup dia yang membantu dia, seperti Nabi kita Muhammad SAW lah, seperti Nabi Ibrahim juga begitu. Isteri yang solehah itulah merupakan salah satu hasanah dunia. Yang kedua, anak-anak yang taat setia, yang mana anak-anak yang kita ajar 30 juz Al-Quran ni, dia ajar balik sampai bila-bila. Orang lain lah. Dan ketiga, harta benda kita yang banyak mana sekalipun yang kita telah infak untuk agama. Jadi ini panggil hasanah. Cuma dalam menghidupkan agama, dalam menghayati agama, kadang-kadang terpaksa manusia kena tinggal suasana. Dan ini merupakan cara Nabi. Tak dapat tidak kena tinggal suasana. Nabi kita tinggal suasana Mekah atas rasa arahan. Setelah sekian lama Nabi duduk Mekah 13 tahun jadi Nabi, benih keagamaan sudah ada pun di Mekah. Dan sahabat-sahabat yang tak mampu untuk menghadapi musibah orang seksa sangat tu, Nabi bagi izin hijrah, tinggal kampung, pergi Habsyah. Duduk pun kena susah juga, tinggal kampung susah. Jadi kampung kalau kita tinggal ingin sikit susah berbanding orang seksa, tinggal 83 orang laki-laki, 19 orang wanita, anak-anak campur gaul dalam tu, pergi ke Habsyah. Nabi SAW di antara mereka Ja'far bin Abi Talib, ketua rombongan. Nah, Abu Bakar pun nak pergi juga. Tapi ada satu orang yang berpengaruh Mekah kata, wahai Abu Bakar, kamu ni pernah jadi hakim kan? Tidak patutlah tinggal Mekah ni. Walaupun kamu ikut Muhammad tidak sepaham dengan aku, tak apa, aku jamin. Jadi Abu Bakar balik semula ke Mekah, dan hak jamin dia kata semua orang Mekah ingat Abu Bakar yang konsep, dia anak aku, anak angkat aku. Jadi orang Mekah tu sistem dia gitu. Kalau ada siapa-siapa orang dia jamin beres. Hak mana tak ada orang jamin, gila lagi. Ini suasana. Mana hijrah ini sudah menjadi satu kaedah dalam agama Islam. Kalau tak boleh beramal agama Islam di Mekah, pergi ke Habsyah. Cuma apabila sampai tahap Allah Ta'ala nak supaya agama ni tersebar dengan cukup sempurna, maka orang Madinah yang telah masuk Islam dah ni ajak Nabi ke Madinah. Allah luluskan, maka Allah Ta'ala benarkan Nabi dan semua muhajirin pergi belakang. Maka bergabunglah di antara muhajirin dan ansar di Madinah. Maka lepas itulah Allah Ta'ala kembangkan agama. Tempoh yang berada di Madinah lebih pendek lagi berbanding tempoh Nabi duduk di Mekah jadi Nabi. Hak ni 13 tahun, hak ni 10 tahun. Dalam 13 tahun ni berapa orang boleh jadi orang Islam? Tapi dalam masa 10 tahun ni lebih lagi 2 tahun akhir. Lebih lagi 2 tahun akhir. Lepas dah tahun 8 Hijrah ni ratus ribu umat Islam. Sikit-sikit orang ramai jadi. Maka berbekalkan ratus ribu ni lah, maka 2/3 dunia Allah Ta'ala telah serah kepada umat Islam untuk ajar umat Islam semua cara hidup beragama. Jadi oleh kerana berhijrah ni mujahadah, dan inilah tuntutan agama. Nak ambil agama dengan sebenarnya sama ni tidak ada sejarah. Nak tengok tak ada. Kalau ada semua sekali, kalau agama Islam ya sejarah ada, susah. Bukan susah dicari, susah didatangkan oleh Allah. Jadi Allah berfirman, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu cukup luas. Dalam ayat ni, bumi Allah itu cukup luas. Pergilah nak pergi mana-mana.
Dalam ayat lain kita akan baca surah Nisa, bumi Allah Ta'ala cukup luas, pergilah hijrah ke mana-mana untuk menghidupkan agama. Di mana saja kamu pergi memang ada susah payah. Nah, perasaan berpisah dengan keluarga, berpisah dengan kampung halaman, ni perasaan-perasaan itu tetap kamu akan tepuhi, kamu kerasa dan kamu akan tanggung. Tapi innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan dibalas dengan sempurna kepada golongan sabar menanggung susah payah lebih lagi tentang hijrah ni. Pahala mereka akan diberi bighairi hisab, tidak terfikir dengan akal fikir. Dalil akli yang kedua, dalil wahyu yang kedua, dalil wahyu yang kedua ayat 11. Qul, katalah kepada mereka, inni umirtu an a'budallah, sesungguhnya aku diarahkan, aku telah diarahkan khusus daripada Allah Ta'ala supaya an a'budallah, untuk beribadat kepada Allah saja, mukhlishan lahuddin, tulen ibadatku kepadanya saja. Wa umirtu, dan aku juga diarahkan li'an akuna awwalal muslimin, supaya menjadi orang yang mula-mula sekali yang menyerah diri pada Allah. Mana bermula dengan akidah betul, segala anggota boleh ikut perintah Allah. Bermula dengan akidah betul, seluruh anggota muslimin, mana seluruh anggota boleh serah kepada syariat Allah Ta'ala. Qul, kata juga pada mereka, inni akhafu, sesungguhnya aku bimbang, aku takut. Takdir katalah, ini jumlah fardiyah juga ni, bil fardhi wa taqdir. Mana in asaitu rabbi, sekiranya aku sendiri Muhammad ini derhaka pada Tuhanku, aku juga takut azab yaumin azim, azab pada hari yang sangat besar berlaku azab itu di akhirat. Ayat 14, i'adah dakwah, pengulangan semula dakwah yang ada pada ayat 2. Qul, katakanlah, Allahu a'budu, Allah a'budu, Allah lah yang aku akan sembah, Allah lah saja yang aku akan sembah, yang aku akan melakukan ibadat. Mukhlishan lahu dini, tulen kepada Allah lah dini, ibadatku dan doaku. Ini ayat 14. Manakala ayat 15 tahdidi, mana amrun tahdidiyun, apabila aku ni diarahkan supaya beribadat pada Allah Ta'ala saja, aku pun ikut. Tapi kamu tidak, kamu jadi degil. Nah, tak saya ikut walaupun jelas-jelas dalil dan bukti. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, fa'budu ma syi'tum, beritahu kepada mereka, fa'budu ma syi'tum min dunih, kamu puja, kamu sembah apa saja yang kamu ingin sembah selain pada Allah Ta'ala itu. Kalau kamu nak buat apa saja tak saya ikut wahyu Allah Ta'ala, buatlah, tapi ugutlah. Sebab qul, katalah kepada mereka jelas-jelas. Jadi sambungnya ayat 15 ni takhwif ukhrawi. Fa'budu ma syi'tum min duni itu amrun tahdidi. Ini takhwif ukhrawi. Kalau kamu tak sepakat wahyu, nak buat cara kamu sendiri, buat. Sebab innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul rugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang yang merugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Ala, ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin, dialah kerugian sangat-sangat jelas nyata, kerugian yang tidak boleh lagi dah ditampung. Bentuk kerugian, dah, bentuk kerugian lagu mana? Lahum min fawqihim dhulalun minan nar, kepada mereka di akhirat nanti dalam api neraka, daripada bahagian atas dhulalun minan nar, lapisan-lapisan api neraka. Bukan selapis, banyak lapis. Daripada atas mereka lapisan-lapisan api neraka. Wa min tahtihim, daripada bawah mereka juga zulalun, ada lapisan-lapisan api neraka. Sebab biasa-biasa api ni duduk bawah, atas ada. Biasa-biasa. Nak ajar pada Mekah ni, nak atas ada, bawah ada, kiri kanan ada, belakang. Zalika, azab seperti inilah, yukhawifullahu ibadahu, Allah menakutkan dengan jenis azab ini akan sekalian hambanya yang ingin derhaka di dunia. Ini kita ambil daripada ayat ni takhwif, seperti mana kita ambil daripada ayat sebelum tabsyir. Ini takhwif. Ya ibad, wahai sekalian hambaku, fattaquni, maka kamu semua hendaklah takut dan jaga hukum aku setiap waktu. Kamu hendaklah takut dan jaga hukum aku setiap waktu. Ayat 17 tafsir. Walladzina jatanabut taghut, dan orang-orang yang dapat meninggalkan taghut. Nah, taghut ni apa saja yang dipuja selain daripada Allah. Yakni meninggalkan apa? Meninggalkan daripada menyembah dan memujanya.
Ayyabuduha jumlah pada dia. Taghut ni membedal itu. Mana bila ditanya menjauhi taghut, menjauhi macam mana? Jadi daripada menyeru, memuja, melakukan sesuatu upacara kepada dia. Bukan sekatu, yang keduanya wa anabu ilallah, dan kembali mentauhidkan Allah sahaja. Kembali mentauhidkan Allah sahaja. Nah, tinggal kaduk saja tak leh. Mana tinggal tahu mentauhidkan Allah. Lahumul busyara, bagi mereka itu berita gembira. Nah, bagi mereka itu berita gembira. Berita gembira lebih lagi masa mati dia, masa berada dalam alam barzakh, masa dibangkitkan daripada kubur, hingga masa dia akan masuk ke dalam syurga. Busyara Allah. Masa mati itu masa penambah hidup. Itu betul-betul akan zahirnya kegembiraan. Nah, penambah hidup. Maknanya dia akan disambut oleh para malaikat. Lepas tu alam barzakh. Lepas tu bila dibangkit daripada mahsyar, di bawah naungan Allah, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Fabashir ibad, maka berilah berita gembira seperti ini kepada sekalian hamba-Ku. Hamba sini, kalau kira-kira semua pakat mengaku belaka, tapi Allah Ta'ala beritahu sifat dia, alladzina yastami'una al-qawla, iaitu orang yang selalu mendengar dengan tawajuh akan wahyu. Qawla sini ingat wahyu. Orang yang mendengar dengan tawajuh akan wahyu, seperti mana kita baca semalam, jin dengar wahyu. Walaupun Nabi itu tidak ada perhatian kepada jin, dia baca Quran kerana munajat dengan Allah. Ahli Nabi itu tidaklah nak bertawajuh pada jin, sebab jin tak tahu nahu pun dia bahawa jin ni ada. Tapi ahli jin ni yastami'u, dengar dengan tawajuh sehingga faham apa yang Nabi baca dalam sembahyang subuh. Jadi yastami'una al-qawla, hamba-hamba Allah ini adalah orang yang mendengar dengan tawajuh akan ucapan wahyu. Lalu bukan sekadar dengar, fayattabi'una ahsana, maka mereka dapat ikut dalam wahyu yang diajar itu semua sekali yang terbaik. Semua sekali yang terbaik ni sama ada akidahnya dan apa-apa saja amalan yang memberi pahala. Seperti mana kita baca lah kemarin, kalau ahsanah ni apa-apa perkara yang memberi pahala kepada dia, akidah dan amalan. Tak termasuk pada ni harus. Ulaika, mereka bersifat seperti itu, alladzina hadahumullah, adalah orang yang diberi pimpinan hidayah oleh Allah semasa duduk dunia. Tak boleh mengaji Quran dengan tawajuh dan boleh amal Quran semua benda-benda yang fardu dan sunat. Terjemahan mudah-mudah. Wa ulaika, dan mereka bersifat seperti itu, hum ulul albab, itulah mereka yang memiliki fikiran akal yang waras. Akal fikiran yang waras. Ayat 19 ni takhwif ukhrawi. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab, apakah satu orang yang telah disabit ke atasnya takdir azab abadi sama dengan orang lain yang tidak diberi takdir seperti itu? Memang tidak sama. Jadi kalau seandainya ada manusia tidak ingin belajar Quran, lalu amalan dia dan akidah dia pun rana, maka mereka itu tidak akan sama. Apabila mereka tidak sama, maka orang-orang seperti ini biasanya, banyak mana pun kamu sampaikan kepadanya wahyu, maka tanggungjawab kamu memang lepaslah. Tapi nak dia berpaling kepada tauhid, tidak boleh. Jadi afa'an tatunqidu man finnar, apakah kamu boleh menyelamatkan orang yang mesti dia masuk neraka? Yang mesti dia masuk neraka. Mana kamu tidak boleh menyelamatkan. Jadi bermakna kalaulah ada orang yang tidak ikut juga sampai mati, maka orang ni memang dalam takdir Allah Ta'ala, orang yang mesti akan masuk neraka. Kamu tidak boleh menyelamatkan. Sebab Nabi bukan nak menyelamatkan, Nabi nak mentabligkan. Tafsir lagi ayat ke-17. Ayat ke-20 tafsir. Tadi ayat ke-19 takhwif ukhrawi. Dalam surah Zumar ni, setelah Allah Ta'ala beritahu tauhid dalam ibadat, Allah Ta'ala beritahu pula syirik dalam ibadat. Kemudian Allah Ta'ala akan beritahu satu demi satu sampai ke akhir surah, bandingnya dua kumpulan. Nak suruh hamba faham jelas. Kumpulan hak jelas gini, hak salah gini, hak jelas gini, hak salah gini, sampai akhir surah. Ini tauhid dalam ibadat, lagu ni cara dia. Ini syirik dalam ibadat, ini cara dia. Supaya jelas, kita akan jumpa satu demi satu bandingnya dengan bandingnya dari segi sifat dunianya, dari segi kesudahan akhiratnya. Ini dia akan datang begini. Seperti surah kita yang kita akan baca selepas pada Amin 7.
Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, ini tafsir ayat 20. Akan tapi orang-orang yang sentiasa menjaga hukum Tuhan mereka, lahum ghurafun, bagi mereka ada tingkat-tingkat dan lapisan-lapisan derajat dari syurga dalam bangunan syurga. Dalam neraka zulalun, lapis-lapis api. Syurga ghurafun, bilik-bilik yang bertingkat-tingkat. Min fatiha ghurafun, bagi atas dia ada tingkat-tingkat lagi. Mabniyatun, dibina tingkat demi tingkat dengan binaan yang sangat kuat dan kukuh. Bukan setakat binaan saja ada, tajri min tahtihal anhar, mengalir di celah-celahnya, di celah-celah bangunan ini anak-anak sungai. Sungai ulama tafsir kata di celah-celah di mana semua kawasan-kawasan tadi sungai boleh berjalan. Sungai yang tidak macam sungai dunia, dia boleh berjalan seperti mana kita nak pergi belakang. Ya Allah Ta'ala akan zahirkan di akhirat. Sekarang lah ni kalau nak sungai kena duduk bawah. Nak letak sungai lalu tak ada. Tapi akhirat ini perkara yang Allah Ta'ala akan ada. Satu lagi terjemah biasa-biasa terjemah, mengalir di antara bangunan dan pokok-pokok dan syurga ni anak-anak sungai. Ini terjemah biasa. Terjemah biasa lagi, mana sungai ini berjalan mengikut di tempat di mana ahli syurga nak, maka dia bergerak. Wa'dallah, ini janji Allah, bukan janji manusia. Dan janji Allah ini la yukhlifullahu al-mi'ad, Allah tidak mungkin janji dia. Mana yang Allah sebut ini, Allah akan bagi. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita semua. Amin. Dalil akli yang ketiga, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma', tidakkah Allah yang telah menurunkan daripada langit sana air hujan. Lalu air hujan yang turun, Allah Ta'ala aturkan perjalanan air itu, fasalakahu, lalu Allah Ta'ala masukkan air itu, alirkan yanabi'a, menjadi sumber-sumber air, mata-mata air fil ardi, di bumi ini. Sungai-sungai tempat boleh takung air, sungai-sungai tempat tak boleh takung air, berbagai-bagai bentuk. Semua kemudian yukhriju bihi zar'an, Allah menumbuhkan dengan air dia sendiri itu zar'an, tanaman. Tanaman pula mukhtalifan alwanu, berbagai-bagai warna-warnanya. Macam-macam warna, walaupun majoriti warnanya ada sama, tapi warnanya macam-macam. Sehingga manusia boleh cek, tengok daun ni, ni pohon tu, tengok buah ni, pohon ni. Segala jenis-jenis itu, walaupun jenis rumput pun banyak pasal juga. Sehingga manusia boleh beza-bezakan, boleh bukukan beribu-ribu jenis-jenis, sebab beza. Summa yahiju, kemudian kamu akan tengok ia akan bergerak segar. Lepas tu dua pasal lah. Ada pasal hak jenis akan tidak tahan lama lah, macam daun cukup molek betul jatuh. Cukup molek jatuh, batas dak umah gaduh-gaduh, tapi daun dia akan berguguran. Tapi kalau jenis pohon-pohon yang memang tidak tahan lama, dia naik menjalar macam demikian sebagainya, bopi habis tak, mula nak jadi kosir. Mana tu habis tahu, fatarahu musfarra, kamu akan tengok kemudian dia akan jadi kuning, jadi hancur. Thumma yaj'aluhu hutama, kemudian Allah Ta'ala akan jadikan daun-daun pokok-pokok yang mudah mati tadi, Allah Ta'ala akan jadikannya hancur bersepah, diterbaik oleh angin. Nak tanyanya, berlaku begini sungguh ke tak, wahai manusia? Kita kata ya berlaku. Ini hak kuat berlaku, bukan jadi sendiri. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la zikra, suatu pengajaran ilmu betapa kudratnya Allah liulil albab, boleh dapat faedah ini bagi mereka yang memiliki akal yang waras. Ia belajar Quran dan tengok segala kejadian untuk menyebabkan mereka lebih hafiz kepada Allah dan lebih menyempurnakan ketaatan. Ayat 22 perbezaan berbandingnya orang yang dapat hidayah macam mana cara dia, jiwa dia macam mana. Orang yang mana sesat, macam mana jiwa dia. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah sama satu orang yang mana Allah lapangkan dadanya untuk memahami apa itu Islam dengan sebenar. Apakah sama satu orang yang Allah Ta'ala lapangkan dadanya, ya asal agama ni lapang dada, boleh terima, lapang dadanya untuk memahami agama Islam yang sebenar, daripada sumber yang sebenar. Islam ni nama agama, sumber dia wahyu. Jadi Allah lapangkan dada dia untuk mengaji wahyu,
sumber yang sebenar, ia boleh memahami Islam yang sebenar. Nah, kalau dia tidak ngaji wahyu, dia faham Islam, tapi Islam tidak sebenar, Islam karut-marut. Dia tidak tahu betul salah. Nak tahu betul salah wahyu, sebab dia sumber sebenar. Jadi Allah lapangkan dada dia untuk memahami Islam yang sebenar dengan sumber dan cara sebenar. Kalau payah faham lagi kan, macam mana Nabi dulu ajar agama Islam pada sahabat dia. Bukan cara kita, cara Nabi dulu. Itu contoh paling baik. Nah, satu demi satu. Maka orang lagu ni, orang yang berlapang dada untuk belajar wahyu ni, fahuwa ala nurin min rabbi, maka dia sebenarnya berada di atas cahaya hidayah daripada Tuhan. Sebab wahyu nur, cahaya. Ilmu ni cahaya. Orang belajar ilmu wahyu ni, Allah bagi cahaya daripada Tuhan. Maka apabila ada cahaya, orang yang tidak mengaji, dia boleh percaya percuma? Tidak boleh. Di sini jawab Afaman, jawab dia, kaman huwa laisa kadzalik, sama dengan orang lain yang tidak sedemikian sifat dia. Sama dengan orang lain yang tidak sedemikian sifat dia. Jadi tak asing nak belajar sumber ilmu wahyu yang boleh menyebabkan faham agama Islam sebenar. Allah tak lebih tahu pula natijah orang yang tidak diberi kefahaman Islam sebenar, dengan sebab tidak diberi minat untuk mendalami ilmu wahyu, maka akhirnya dia akan jadi golongan keras hati. Hati apabila lama-lama hijab gelap ni jadi keras. Jadi akhiratnya fawailun, maka celaka besar lah. Celaka besar lil qasiyati qulubuhum, bagi manusia yang bila pergi di akhirat didapati hati mereka jadi keras kerana tidak dilembutkan oleh ilmu wahyu. Keras min zikrillah, daripada kitab Allah. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka-mereka yang bersifat seperti itu di dunia ini dikira fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang jelas nyata. Ayat 23 i'adah dalil wahyu. Hak tadi dalil wahyu keluar, ni ada pengulangan semula. Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah lah yang telah menurunkan sedikit demi sedikit Al-Quran yang merupakan sebaik-baik perkataan. Dan Quran ini sifat dianya bukan saja sebaik-baik kitaban, sebuah kitab mutasyabihan, yang sama saja maknanya daripada awal hingga akhir. Ajak kepada tauhid, ajak kepada sunnah, ajak kepada risalah, ajak kepada akhirat. Sama saja, buka celah mana pun ni Quran ayat. Kalau amalan tauhid, seruan kepada Allah, ibadat kepada Allah, cara hidup sunnah yang telah diajar oleh Allah, dan segala-gala perkara yang dia buat untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Sama saja. Maka dia diulangkan berkali-kali untuk memantapkan ngaji Quran. Sebab nak ilmu tu pada sekali ya, berulang-ulang ni ada tujuan lain. Lepas tu kalau kita ngaji habis surah dulu 7 surah dah habis dah, ni zumah tu banyak tolong juga. Bukan nak suruh tahu dah ni, nak suruh mantap dia panggil. Sebab barang tidak masuk dalam hati itu sehingga kuat, kita akan yang mudah cabut. Dia mudah cabut. Nunggu lembu tu, kalau bonyar 2 kali tak jadi kerja. Lah ni tak ada lepas sikit. Nyar 2 kali duduk tak jadi kerja. Dia rapat pun lagi. Tapi kalau ternyar dekat kanak selai kepala dia tu, maka dia gimana pun situ. Cara-cara. Cara-cara nak tahu, apabila satu orang tu memperolehi keimanan dengan susah payah dan mujahadah, dia bukan mudah nak tumbik balik. Lebih-lebih lagi apabila saat dia nak mati. Sekian lama dia telah memperolehi keimanan dan keyakinan melalui berbagai-bagai proses mujahadah, maka Allah Ta'ala telah tanda dengan kuat dalam hati dia. Marilah dugaan-dugaan tidak mudah nak cabut. Kalau sekadar agama ni, kalau kita kata nak tahu saja, selah cukup dah ayat Quran ni. Satu lah cukup dah, nak tahu saja. Tapi berulang-ulang sampai 900 lah ni bukan masalah tahu, tasbit dia panggil. Linuthabbita bihi fuadak, untuk kami teguhkan hati kamu dengan berkali-kali diulangkan. Dengan cara ini saja hati-hati manusia akan menjadi teguh. Dan ini begitu juga mathalia, diulangkan berkali-kali perkara yang sama untuk meneguhkan hati. Taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, alamatnya akan menggeletar kerana Quran yang masuk itu
oleh kulit-kulit orang yang takut akan Tuhan mereka. Yang dikenakan dengan kulit sini badan dia yang duduk di bawah kulit. Menggeletar sini makna bagi takut sungguh. Menggeletar ni bukan menyegera, makna bagi takut sungguh. Cuma cara Allah Ta'ala sebut tu biar manusia mudah faham. Mana bila berkali-kali dengar, maka menyebabkan hati manusia takut sungguh. Dan semua jisim dia, badan dia yang di bawah kulit dia ni boleh taat pada Allah. Thumma kemudian talinu juluduh, akan lembutlah kulit-kulit mereka, ini anggota mereka yang di bawah kulit. Wa qulubuhum, dan lembutlah hati mereka ila zikrillah, kepada amal mengingati Allah. Kepada amal mengingati Allah. Zikrillah sini bermakna amal mengingati Allah. Bukan amal saja. Amal itu hakikatnya ingat Allah. Sebab itulah kalau amal tanpa ingat Allah macam kosong. Amal tanpa ingat Allah macam kosong. Semacam kosong, tak ada arti. Allah sebut dalam Quran, katalah ambil contoh sembahyang. Sembahyang ni sebesar-besar amal. Lepas ada iman, sembahyanglah sebesar-besar amal. Sehingga setengah ulama kata sembahyang ni alamat kufur dengan Islam dah. Berarti orang tidak sembahyang ni kufur lah dia. Dosa besar. Sebab tu undang-undang Islam kalau tinggal sembahyang pacung 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, orang tinggal sembahyang diminta bertaubat, jika tidak bertaubat juga maka khalifah kena baca tok dia. Jangan hidup. Hanafi saja kita penjara sama hidup, katok dia sampai mati, dia hidup lagi Dan mana manusia yang tidak sembahyang ni tidak berhak hidup seperti mana orang kafir dalam Islam. Besarnya dia. Tapi sembahyang sendiri pun maksud dia dalam sembahyang ni ingat Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah amalan sembahyang li dzikri, kerana nak ingat kepada aku sungguh-sungguh dalam sembahyang. Kalau tidak ingat, nah Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musalli. Celaka bagi orang sembahyang yang tidak ingat pada Allah. Jadi sini zikrillah ni maknanya hakikat bagi ibadat. Jadi kemudian orang-orang yang mana hati dia teguh, apabila masuk wahyu-wahyu Allah, maka mudahlah kulit dia, mana badan dia dan hati dia untuk melakukan amalan yang ada padanya ingat Allah. Kalaulah berlaku pada hamba begini, zalika, ya demikian proses yang berlaku seperti ini, itulah dia hudallah, alamat hidayah Allah duduk pada dia. Kalau tak ada hidayah. Mana gitu. Zalika, ya demikian proses. Mana masuknya hakikat ilmu wahyu dalam hati yang melembutkan anggota dan hati untuk mengingati Allah dalam amal, itulah dia alamat hidayah Allah. Yahdi bihi man yasha, ya Allah akan bagi hidayah dengan cara itu kepada siapa-siapa di kalangan hamba-Nya yang dia nak bagi hidayah. Wa man yudlilillah, adapun orang yang keras hati, maka Allah akan sesatkan dia. Wa man yudlilillah, dan siapa saja yang Allah sesatkannya, fama lahu min had, maka tidak ada lagi baginya sesiapa yang lain yang boleh memberi petunjuk hidayah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, itu apabila kehidupan dia dunia. Hak hidayah lagu ni cara hidupan dia. Hak orang ke hati begini cara kehidupan dia. Akhirat, ni bandingnya akhirat. Afaman yattaqi biwajhi su'al adab, apakah sama orang yang ingin melindungkan mukanya daripada azab yang kuat, azab yang teruk di hari akhirat, sama dengan orang yang tidak sedemikian? Muqaddar dia, afaman yattaqi biwajhi, apakah sama orang yang ingin menyelamatkan sungguh-sungguh mukanya daripada kena azab yang berat di hari kiamat, sama dengan orang yang tidak sedemikian seperti ahli syurga? Manusia sebenarnya perkara yang dia paling takut apabila orang nak katak dia, muka dia. Nah, kalau orang nak katak benda-benda hak dia akan selamatkan, muka dia. Ini sifat manusia. Lain kena belakang apa, gotu apa, tapi muka yang ini. Nah, mukalah tempat yang paling dia usaha selamatkan. Tapi di akhirat nanti tangan kena ikat, kaki kena ikat, dan azab akan kena pada jantung dia, muka dia. Jadi dia nak selamat, dia kena selamatkan azab dengan muka dia tinggi, sebab tangan kaki kita tak boleh nak apa dah, kena tambah, kena ikat.
Ini suasana gambaran orang yang degil dan keras di akhirat nanti apabila diazab. Jadi gambaran ini supaya nampak. Apakah sama orang yang berusaha nak melindungkan daripada kena azab dengan guna mukanya sendiri? Sebab tangan tak boleh guna, kaki tak boleh guna. Sama dengan orang lain duduk senelana bersolat dan syurga. Bukan saja dia kena azab tubuh badan dia, dikatakan kepada mereka waqila lil zalimin, dan dikatakan kepada mereka yang zalim itu, azab rohani ini, zuqu, kamu semua rasailah ma kuntum taksibun, apa yang kamu lakukan sendiri semasa dunia dahulu. Ayat 25, takhwif ukhrawi. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan juga kebenaran orang-orang yang degil sebelum mereka Mekah ini. Nah, fa'atahumul azabu, lalu datang menimpa mereka azab daripada Allah, min haitsu la yash'urun, di waktu yang mereka tidak sedar, dengan keadaan yang mereka tidak sedar azab mari. Mana tak ada nak persiapan, tak ada nak taubat. Dunia, ayat 26 ni natijah duniawiyah, hak tu ukhrawiyah. Fa'adzaqahumullahul khizya, dan Allah Ta'ala rasakan juga pada mereka itu kehinaan fil hayati dunia, dalam dunia ini lagi. Dia Allah Ta'ala bagi rasa, iaitu hidup yang tidak puas. Dia duk cari-cari, tidak jumpa dia nak, kepuasan hidup tak ada. Wala azabul akhirati akbar, manakala azab akhirat yang menunggu dia lebih besar lagi berbanding dengan dunia ini. Lau kanu ya'lamun, kalalah mereka dapat tahu semasa dunia dulu begitu teruknya azab yang disediakan di akhirat, nescaya dia tidak akan degil. Jadi apabila Allah Ta'ala sebut tentang perbezaan sifat dan balasan, ayat 27 Allah Ta'ala beritahu penyelamat. Nak jadi sifat baik, nak menyelamatkan diri kita daripada sifat buruk, supaya natijah akhirat tu lebih baik berbanding dengan sebelahnya, maka targhib kepada Al-Quran. Walaqad darabna linnas fi hadzal Quran, dan sesungguhnya kami telah cerita dan jelaskan. Darabna ni kami telah cerita dan jelaskan untuk seluruh manusia, jenis gapo sekalipun dia, khalifah ke, rakyat jelata ke, manusia biasa atau hamba abdi, lelaki atau wanita, seluruh manusia. Fi hadzal Quran, dalam Quran ini, min kulli mathalin, daripada setiap contoh yang terbaik, bahasa yang cukup indah, susunan kata yang sangat rapi. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan dengan Quran yang baik ini mereka dapat ambil pelajaran dan keinsafan. Yakni Quranan Arabiyyah, Quran yang diturunkan yang sentiasa akan dibaca dalam bahasa Arab, ghaira dhi'iwajin, yang maknanya tidak bertentangan satu sama lain. Tak ada di tengah-tengah ni ajar tauhid, setelah tu syirik Allah ajar. Tak ada. Ghairi dhi'iwaj, mana tidak bertentangan makna dia. Baca surah Fatihah, baca 30 juz supa saja, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada kata ni tak rasa ni, mana boleh? Tak ada. Semua sama saja, tauhid dalam ibadat, tauhid dalam berdoa dan syariat Allah Ta'ala. Kita muzakarah dulu sebentar, kita kembali.